rakyat kalian kedua di saat kita ditekan di tengah penjuru. Ini merupakan satu pencapaian yang kita telah berjaya mengungkapkan kepada rakyat satu gagasan yang menjadi satu alternatif kepada rakyat untuk menyelamatkan Malaysia dalam keadaan tenang di bawah tangan Rasul Kekuatan Allah dan Partai Nasional. Saya memulakan perbahasan ini dengan membaca satu peringatan Allah dalam surah An-Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, wahai manusia, sesungguhnya kamu disuruh bertakwa kepada Tuhan kamu yang menciptakan kamu daripada jiwa yang satu dan menciptakan daripadanya pasangan-pasangan, kemudian daripada keduanya berkembang biak lelaki dan perempuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahawa sesungguhnya kita diciptakan daripada satu jiwa, yaitu Adam alaihissalam. Kemudian diciptakan Hawa daripada Adam, kemudian melahirkan generasi lelaki dan perempuan pelbagai kaum, termasuk Cina, Melayu, India. Kita semua sebenarnya adalah adik beradik. Dan kita telah berjaya menyatukan persaudaraan kita ini di bawah Pakatan Raja. Semua kita ini kita di atas satu asas yang Allah menyuruh kita berfikir dalam kita melaksanakan perintah Allah ini. Kita mesti berasaskan takwa kepada Allah. Konsep takwa inilah yang telah ditafsirkan oleh Komitmen UMNO dan Barisan Nasional. Sedangkan sepatutnya dia menjadi teras pegangan semua pemimpin dan rakyat, dan seharusnya menjadi pegangan tanpa menilai bangsa dan kaum. Ketakwaan ini berasaskan kebenaran dan keadilan. Dan inilah yang kita nak bawa, yang kita nak kembangkan kepada rakyat untuk kita menyelamatkan negara kita daripada kuasa rakus UMNO dan Barisan Nasional yang menggunakan sewenang-wenangnya kuasa yang ada pada mereka untuk kepentingan peribadi dan pribadi mereka. Kita melihat bagaimana kehebatan keadilan yang telah diciptakan oleh Allah melalui cara hidup yang telah digariskan dalam Al-Quran. Bagaimana Islam memberi hak kepada semua kaum, semua bangsa tanpa mengira jangka. Begitu juga tawaran yang diberi oleh Islam ialah bukan sahaja selamat di dunia, tetapi kita mengajak rakyat selamat juga selepas mati, selamat di akhirat. Ini tawaran yang diberi oleh Islam. Kita melihat bagaimana imej wanita Islam telah dibawa oleh wanita UMNO dengan satu imej yang sombong dan tidak bertepatan dengan syariat. Hendak kita melihat contoh apa yang dianjurkan oleh isteri Perdana Menteri yang menganjurkan program ISS, di mana mereka mengatakan bahawa menunjukkan memperagakan fashion bukan sahaja yang bercanggah dengan Islam, malah menghina Nabi Muhammad SAW. Tapi sampai hari ini tidak ada satu permohonan maaf kepada umat Islam. Maka kita wanita Pakatan Rakyat bersama-sama untuk mengembalikan imej Islam yang sebenar, membawa imej yang segar dan sedar untuk kita membawa masyarakat kita ke arah perjuangan Islam yang sejati, untuk memberi tawaran kepada wanita Malaysia ke arah kehidupan yang lebih sejahtera, yang lebih selamat, yang boleh menjaga kehormatan dan ketinggian maruah seorang wanita. Kita melihat bagaimana kegagalan 50 tahun negara kita di bawah pemerintahan Barisan Nasional. Bagaimana kita menyaksikan keruntuhan institusi kuasa. Bagaimana banyaknya kelahiran anak luar nikah. Kita dimaklumkan bagaimana sehingga kini sudah lebih 270,000 anak luar nikah ini. Bagaimana kes pembuangan bayi yang setiap hari kita dengar. Bagaimana kes penagihan dadah, rokok, sumbang mahram, kes cuana, kes pembunuhan. Semua ini berpunca daripada kegagalan membentuk institusi keluarga dan pembentukan rumah tangga yang diberkati oleh Allah.
Dan kita melihat sisi keluarga, sisi penceraian, kedurhakaan kepada ibu bapa memerlukan suatu perubahan dasar. Bagaimana kita nak membentuk suatu generasi yang akan datang yang lebih selamat, aman, dan membentuk generasi pelatih yang akan mewarisi kepimpinan negara di masa depan. Kami mencadangkan supaya iaitu apabila kita diberi mendapat mandat ini, maka hendaklah kita menggobal aktar untuk memastikan tidak ada sedikit pun eksploitasi terhadap wanita. Eksploitasi terhadap wanita dalam apa bentuk pun mesti ditamatkan. Dan hendaklah kita menyemak semua polisi dan pelaksanaan di semua negeri bagi membolehkan wanita mendapat layanan adil di semua bidang. Dan kita mencadangkan supaya diperramaikan lagi pendakwah-pendakwah remaja yang menggunakan teknologi terkini untuk mengajak remaja-remaja yang sedang sesat, yang sedang dalam keadaan lalai, supaya mereka kembali ke landasan hidup yang sebenar. Dan kita mengharapkan supaya program pemerkasaan keluarga, program proses bukan sahaja ketika sebelum perkahwinan, tapi selepas perkahwinan, hendaklah diperkasakan di semua peringkat. Kita menekankan supaya kita dapat memperkasakan isi-isi keluarga, terutama dalam pendidikan anak-anak, dan kita memberi penghormatan yang tinggi kepada ibu bapa yang mampu melahirkan generasi yang akan menjadi penyambung kepada kepimpinan akan datang. Dan kita mencadangkan supaya memperkenalkan allowance khas, sama ada bulanan atau tahunan kepada wanita dan suri rumah terpenuh masa yang berjaya. Pola Reform Heru telah memberi sumbangan yang sangat besar dalam pembangunan negara, membentuk anak-anak yang baik dan memberi pekerti yang baik. Dan kita mencadangkan supaya kerajaan memperbanyakkan pelbagai kempen termasuk anti-zina, kempen supaya menggalakkan remaja-remaja gemar mengerjakan ibadat, termasuk kempen solat yang telah lama kita perkenalkan di negeri Kelantan lebih daripada 20 tahun. Dan kita mencadangkan juga supaya pembelajaran wajib mata pelajaran agama Islam, terutamanya bagi pelajar-pelajar Islam di semua peringkat, bukan menjadi mata pelajaran pilihan sebagaimana sekarang ini mata pelajaran agama boleh ditukar dengan mata pelajaran berbeda. Tapi hendaklah menjadi satu mata pelajaran wajib, dan kita hendaklah memperkenalkan mata pelajaran agama di semua peringkat di masjid, semua jurusan. So, bagi mereka yang bukan Islam, diperkenalkan mata pelajaran moral untuk kita memastikan remaja kita, pelajar-pelajar kita mendapat maklumat, mendapat ilmu yang sebenar mengenai tentang Islam. Dan kita mencadangkan supaya KPI pegawai kerajaan yang boleh digunakan, di antara KPI yang digunakan ialah KPI tentang solat itu sendiri. Sekiranya kita nak menaikkan pangkat, cek dulu adakah dia solat terutama bagi pegawai Islam. Dan kita mencadangkan pemerkasaan wanita di semua peringkat umum untuk kita memperkasakan wanita, terutama wanita diberi ruang yang sepenuhnya di semua peringkat, sama ada dalam bidang ekonomi, politik dan seterusnya. Dan kita meragukan, kita mencadangkan juga supaya merangsungkan kota 30% perwakilan wanita dalam semua barisan kepimpinan negara di semua peringkat, dimulai daripada peringkat bawah sampailah ke peringkat atas, membuktikan kesungguhan dan penghirapan kerajaan Pakatan Rakyat terhadap sumbangan wanita kepada negara. Dan kali ini kita telah laksanakan di beberapa negeri di bawah Pakatan Rakyat, termasuk di Kelantan, bagaimana kita mempelopori pelantikan penghulu di kalangan wanita. Kita juga mencadangkan supaya segala bentuk keganasan terhadap wanita dan kanak-kanak diberi hukuman yang berat, dijatuhkan kepada perkara-perkara terutama yang melibatkan suami yang tidak bertanggungjawab, dan ini sekaligus boleh menjamin keutuhan keluarga. Dan kita mencadangkan supaya bantuan khas diberi kepada ibu tunggal, mewujudkan dengan penurunan sistem yang lebih sistematik, dengan kita mewujudkan skim muamalah, skim manfaat ibu tunggal ataupun armada, skim takaful amalah yang kita wujudkan pegawai khas di setiap peringkat untuk menjaga kebajikan ibu tunggal dan golongan wanita yang terpinggir. Kita mencadangkan juga supaya segala perbelanjaan negara mengambil kira tentang
keperluan gender, supaya semua pihak diraihkan di dalam pentadbiran Pakatan Raya. Di saat ini belum saya buat jadi speaker dalam panggilan saya speaker. Minta maaf, susah nak cakap 15 minit ni. Akhirnya sebagai penutup, saya mencadangkan supaya kita di dalam rangka untuk kita membuat perubahan, mengajak rakyat membawa perubahan untuk ke depan dengan pilihan raya umum yang ke-13 ini, hendaklah kita laksanakan dengan cara bijaksana, ibarat kita menarik rambut di dalam tepung. Tepung tidak terurai, rambut tidak putus. Hendaklah kita mengambil pengalaman kita di beberapa negeri yang kita telah menang, termasuk negeri Kelantan, Pulau Pinang, Perak yang belum ini kita lawan, dan begitu juga Selangor dan Kedah. Dan kita mengambil pengalaman bagaimana seni dan bagaimana halusnya politik yang hendaklah yang kita harus perkenalkan kepada rakyat supaya mereka dapat menerima perubahan yang kita bawa ini dengan cara hati yang terbuka. Dan sebagai orang yang lama dalam politik, hendaklah kita bersama-sama menjalinkan persaudaraan dengan konsep pakatan, supaya sebab kita mempunyai budaya yang berbeza, maka diharapkan dalam kita membuat perubahan ini, hendaklah kita buat dengan saling kasih-kasih, dengan konsep tahlisiasi yang betul-betul boleh memberi kepahaman. Jangan ada di kalangan kita yang masih di kalangan kita yang masih tidak ada terasi, sebab kita mempunyai latar-latar budaya yang berbeza. Jadi saya harapkan insya-Allah sebagaimana peringatan Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib sesatu kaum melainkan mereka sendiri mengubah nasib mereka. Maka dengan ini, kalau kita mahu kemenangan, kalau kita mahu kejayaan, maka kita hendaklah mengguna segala kekuatan, mengguna segala pengalaman yang kita ada untuk kita membuat perubahan, untuk kita selamatkan rakyat dan negara kita daripada kerasukan tangan UMNO dan Barisan Nasional dalam pilihan raya umum yang ke-13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat saya